voice the vision Khalifah Bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali kita bertemu di TV channel Khalifah Bangkit. Okey, sebelum itu kepada anda yang baru saja berkenalan dengan YouTube channel TV Khalifah Bangkit, selamat berkenalan. Kepada anda yang dah jadi penonton tetap, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana anda sudi menyokong TV Khalifah Bangkit. Share dan subscribe kepada teman-teman anda. Okey, baiklah, untuk episod kali ini, alhamdulillah untuk kali ini kita kembali bertemu di ARSB, Artis Retro Sporting Bro, bersama saya DJ Awan Shah, dan kita akan menyambung episod kedua bersama Zulhandi Black. Tapi sebelum itu, saya nak war-warkan kepada anda bahawa rancangan untuk minggu ini ditaja oleh MBM Music dan MBM Soundtone Enterprise, dan juga ditaja oleh Zulhandi Black Painting. Jika anda ada kasut-kasut lama yang warna putih atau warna hitam yang tak sanggup nak buang tu, konon ada sentimental value, jangan buang. Anda boleh bagi pada Zulhandi Black untuk dipintingkan pada kasut anda jadi bercorak-corak. Tak adalah membazir kan. Tambahan pula di musim PKP ni income pun kurang masyuk. Jadi jangan membazir. Kasut yang ada jangan dibuang dan jangan disalah pakai. Bagi pada Zulhandi Black untuk di-upgrade kasut anda. Nanti boleh jadi kasut viral tu. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa, kita bersama Zulhandi Black untuk episod kedua, sambungan daripada minggu lepas dalam ARSB, Artis Retro Sporting Bro. Anda mencari perkhidmatan pengacaraan dan DJ untuk pelbagai majlis seperti majlis perkahwinan, majlis hari jadi, majlis korporat. Kami di MBM Music menjadikan perkhidmatan yang anda inginkan. Harga perkhidmatan termasuk set karaoke dan audio adalah mampu bayar. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di MBM Music di talian 010 705 2850. MBM Music. Bila dah habis menyanyi, masa final tu minggu keempat tu final 12 orang. Sementara nak tunggu keputusan, ada artis jemputan untuk nyanyi. Artis jemputan masa tu Acid dan Gapsi, dia tengah promosi album dia yang pertama dengan Liza Hanim. Liza Hanim pun nak promosi album dia yang pertama. Jadi macam gua rasa macam, artis depan mata ni masa tu gua nampak. Sebab sebelum zaman-zaman tu kalau pergi funfair tengok Wing, tengok SYJ, ni depan mata dia dengan kita masa tu kan. Duduk dalam restoran yang diorang sediakan untuk peserta dengan artis jemputan minum semua. Acid dan Gapsi kan. Lepas tu masa tu tiba-tiba memang gua rasa masa tu baru gua nak rasa alert dengan apa kejadian tengah jadi sebenarnya sekarang ni. Suasana yang betul-betul yang gua rasa macam gua main layar je dalam kan. Bila gua tengok balik stage yang artis jemputan tengah menyanyi ni, tengah perform, sementara nak kira point, gua nampak backdrop stage tu dia tulis kat situ anjuran bersama Persaudaraan Ampangan dan SRC Suria Record. Masa tu juga baru gua betul-betul notice judge yang duduk depan stage gua yang masa tu tengah sibuk kira point tu. Salah seorang dia Zul 2x2. 2x2 masa tu bertindak sebagai koordinator SRC. But ni pun SRC punya orang kuat jugalah. Ini orang-orang besar juga dalam industri hiburan Malaysia ni lah. Gua tengok kan, Batnya aku pernah tengok ni dalam melodi jaga stigma orang tu tengok kan. Bila umumkan keputusan, tiba-tiba gua menang. Juara. Okey, lagu apa dia nyanyi masa tu dia?
Boleh ingat lagu? Masa tu last tu tak salah gua nyanyi lagu Tiada Rahsia Antara Kita, Awi. Oh, tinggi lagu tu dia. Tapi semi final minggu yang sebelum gua nyanyi Penjara Janji lagi. Oh, jadi janji lagi kau. Bila dia orang umumkan pemenang hari tu, dah habis dah nombor 12, dia dah kasih lagu artis, tinggal top 3 tak sebut lagi. Budak-budak geng gua kat shopping complex tu ramai budak Seremban. Gua kira orang Seremban kenal semua kan. Orang ni kan Zul nama gua tak sebut lagi. Sebut nama nombor 3 bukan nama gua. Dah tinggal 2 lagi. Orang lagi seorang. Masa tu meremang-remang bulu rambut gua sampai rambut ni gua rasa ni. Ini apa je perasaan ni kan. Aku besok aku nak kena siapkan ada potret ni orang tempah besok ni nak collect ni. Aku ni malam ni aku duduk melayan pula dalam shopping komplek ni. Orang duduk sorak nama aku. Gua ingat hari tu hari Jumaat dia. Jadi bila dia umumkan nombor 2 tu bukan nama gua. Semua budak Seremban dah pulang gua lah dari tu. Histeria lah orang ya. Jadi gua pula fikir okeylah setakat menang kemenangan yang untuk hari tu je lah dapat trofi, dapat pon, CJ penyertaan, dapat duit sikit kot tak salah gua masa tu kot. Tiba-tiba Zul Tubaitu jumpa gua. Dia kasih gua name card dia, business card dia. Dia kata, Zul besok telefon abang dia cakap. Besok tu hari Sabtu. Jadi gua ni macam ambil pot dengan tak ambil pot, gua ambil name card tu gua letak dalam kod masa tu kan. Malam tu pakai kod kan perform kan. Lepas tu dia malam tu gua duduk rumah bujang masa tu. Padahal rumah mak ada kat Taman Nur Jaafar ni. Tapi sebab nak seronok duduk bujang gua duduk dekat belakang ampangan tu je, belakang bangunan Huda tu. Sewa rumah kat rumah kayu je, rumah panjang. Budak-budak 3-4 orang kan. Jadi member gua seorang ni, nama dia Acik, budak Rebau. Yang tolong-tolong kita orang melukis ni lah kan. Jadi kru kita orang lah dalam melukis ni. Dia lah tukang spray, tukang keringkan kat kipas apa semua dia lah. Dia cakap, weh kau telefon lah Zul tu weh. Dia cakap, dia nak sibuk. Gua okey, gua relax malam tu. Gua nak siapkan potret ni, besok customer nak kutip ni kan. Mana kad tadi dia lagi. Dia lah lebih pula dah. Dia pergi, mana baju kod abang apa tu sponsor kau tu mana ni. Dia cari. Yalah dia jumpa name card tu. Pagi tu dia gua kat kedai. Dia telefon Zul tu baik tu. Oh dia yang telefon. Allah. Automatically merangkap manager gua tu dia. Zul tu baik tu suruh datang. Transaksi sekarang boleh tak ini hari? Hari Sabtu tu juga? Sabtu tu pagi. Pagi lah dia call. Gua cakap nak tunggu customer ambil potret ni apa semua. Tak apalah, member lagi seorang ada kat kedai, biarlah dia jaga kan. Jom kita pergi. Duit tak ada ni nak naik apa semua ni. Kita naik motor Dan lah dia cakap. Naik motor kau. Dia member Acik tadi tu. Acik tu lah semangat tu lah dia. Motor yang goyeh tu lah kan. Pergilah naik motor dia kan. Daripada Seremban nak pergi ke Ceras tu ikut highway Sungai Besi tu kan. Sampai Labu ke sampai Nilai tak salah gua hujan. Sebab dia. Tapi sampailah SRC tu zaman yang tak ada waste, tak ada apa kan. Boleh jumpa. Sampai kat SRC kat Ceras tu, kat Belatan Ceras ada kat somewhere around lah kat situ lah. Di situ. Masa aku yuk ni. Masuk SRC Pak Liza Hanim. Mungkin masa tu dekat SRC nak ambil payment yang dia show semalam kat Seremban tu kot agaknya lah kan. Jadi juara dia nampak. Juara dia malam kan. Juara kan. Masa aku yuk. Lepas tu Zul Tubaitu panggil gua. Zul Tubaitu keluar. Zul Tubaitu nampak member Acik ni dia lah macam manager. Masuk jom. Dia lah jalan dulu. Masuk bilik kan. Masuk bilik jumpa dengan bos pada Zul Tubaitu lah dekat SRC. Masa tu Mr. Tan kot tak salah gua apa. Tan Sulok lah nama dia. Aku tak ingat. Dah lupa ada lama lah. Tahun tu tahun 98 lah tu. Ujung 98 lah tu ujung. Tu di offer untuk jadi artis. Bukan audition dulu. Okay. Audition kat bilik belakang tu ada audition 2 lagu 3 lagu audition gua nyanyi. Lepas tu dia kata besok kita orang call. Rupanya malam tu Zul Tubaitu call, dia suruh datang balik besok pula hari Senin tu. Okey. Pergi lagi sebenarnya dia orang nak jumpakan gua dengan Andy Black. Tak ada penyanyi. So bila masuk SRC tu kan nampak ada brother rockers ada duduk kat ruang tamu tu kan. Baca surat khabar, isap opok, makan kacang kan. Dia tahu ni rockers mana ni kan. Buat apa Assalamualaikum bang kan. Dia pun senyum kan. Dia orang panggil kan. Lepas tu Zul Tubaitu panggil, okey, main masuk bilik, main meeting semua kan dia panggil kan. Gua pun jalan.
Acid member gua pun jalan. Brother tadi yang 3 orang Follow tu belakang. ikut tau. Okey. Apa dia orang ni kan? Dalam bilik meeting lah, baru bos tu cakap, saya nak awak jadi ni kumpulan MD Black, you kenal tak ni? Dia cakap, gua tak ingat muka lah, tapi nama MD Black tu gua kenal, gua pernah dengar. Gua cakap kan, sorry lah gua cakap, gua tak macam muka gua cakap kan. Lepas tu diorang sebenarnya diorang dah dengar suara gua yang audition hari Sabtu itu hari tu. Okey. Diorang dah dengar CD, diorang record, diorang tuju nak ambil gua. Lepas tu gua masa tu gua cakap gua ada band kat Seremban. Masa tu gua cakap kan. Tapi bos tu cakap dia nak gua, dia tak nak band gua. Oh, Kan nak masukkan dekat Indie Black ni. Member gua si Acidnya tenang-tenang kaki gua kat bawah. Yeah. Okey, bos, dia setuju bos. Dia setuju bos. Dia suruh gua sign kontrak kan. Tapi masa tu dia orang kasi gua tempoh untuk duduk studio praktis apa semua dengan Indie Black ni, pilih lagu, tengok ukur range vocal apa semua. Dia nak tengok gua punya ni kemampuan macam mana apa semua kan. Dalam tempoh beberapa bulan kan, 6 bulan kot gua rasa. 3 bulan pertama percubaan. Macam tu lah, lebih kurang lah. So nak duduk KL tu yang gua nak tinggalkan kedai bagai apa semua. Seorang pun dekat Seremban yang lain tak tahu selain Acid ni dengan gua. Gua cakap dengan Acid, Cid, kau jangan cerita dengan siapa-siapa pun hal ni. Gua takut kalau gua naik, gua sembang tinggi, besok kalau tak meletup gua malu aku kan. Kita bukan jenis yang nak poyonya macam. Lepas tu gua cakap dengan mak gua nak naik KL 3 bulan tu sebab nak tolong kawan yang kedurian. Oh, cakap. Allah Akbar. Dalam tempoh 3 bulan tu juga sempat buat record album semua 10 record 12 lagu, tapi masuk dalam album 10 lagu dan sampailah ke launching album. Tu lagu pertama dengan Indie Black tu, kau bernama Seri lah tu kan? Okey. Masa tu dah masuk tahun 99 lah. Album release tu dah masuk tahun 99. Okey. Masa gua start naik tu ke KL tu dah hujung 98 lah tu. Masa tu dah Disember 98 lah masa tu. 99 album keluar. Bila launching dekat Hard Rock pukul 3 petang hari Sabtu. Gua tak ingat tarikh dia lah. Habis launching tu, gua minta gitaris gua hantar gua kat Pudu. Gua naik bas balik, Seremban balik dah. Sebab besok gua nak buka kedai dengan member gua kan. Bila besok tu dekat Seremban, kat kedai gua ada radio, dia orang buka radio pagi biasa lah. Lagu gua keluar, gua tengah lukis kitchen. Gua diam member gua pula tak dengar apa yang DJ cakap. Dia dengar je lagu tu. Lagu Awi baru tau, best Si Acid tak kecoh pula masa tu, manager lu. Acid masa tu balik kampung. Okey. Acid masa tu tak duduk kat kedai. Masa tu apa masalah dia kena balik kampung. Biasalah dia kat Seremban dengan Rembau pun dekat jadi dia balik kampung. Ada hal apa benda dalam tempoh berapa lama dah dia kena duduk kampung kan masa tu. Jadi dalam phone je lah dengan dia berhubung masa tu. So member gua, partner gua kat kedai tu gua baik lah. Lepas tu dia pergi kedai mamak sebelah, dia beli paper. Gua tengah buat kitchen ni. Dia beli paper, dia buka Metro kan, ngam-ngam dia sampai bahagian hiburan, dia tengok gambar gua kat situ dengan Indie Black, gambar yang launching semalam kat Arok tu. Dia tengok nama penuh semua betul, Nuzul Sufian bin Sa'ban apa semua kan. Dia ambil surat gambar, dia tepuk kepala gua kan. Aduh, jual durian. Rupanya jadi artis kan. Tadi tu lagu lu lah tu. Lagu lu tadi tu. Artis tu. Kecoh. Jadi kecoh. Hari tu jadi kecoh. Sebab paper keluar, siapa yang tak baca paper kat terminal Seremban masa tu. Gua je kedai ada lagi satu kat terminal Seremban masa tu. Bapak gua pula dekat, masa tu bapak gua kerja Felda kat KL. Dia call kedai gua. Gua pula jawab, dia dah baca Metro kan KL. Bila pula masa kau jadi artis ni? Aduh, gua tak nanya gua kan. Tapi benda tu tak jadi isu besar. Family gua pun tak jadi bising, tak jadi apa. Benda tu macam ala orang kampung ni cakap biasa-biasa lah. Orang mak-mak kita family kan. Tak jadi penyanyi lah ni. Kau nyanyi besok jangan ni. Ingat berkawan tu ni. Macam-macam lah. Benda-benda macam tu lah ada kan. Tak adalah macam mak bapak sekarang yang beria-ria nak anak dia jadi artis kan. Tak ada. Mak bapak kita cakap lantaklah suka hati kau lah, kau nak menang muzik baiklah kawan. Besok kau kalau ketendang kau apa, kau ingat artis tu boleh kasih kau makan macam-macam lah. Dia cakap macam-macam lah. Tapi kita ni minat punya pasal jalan. Dan masa tu start lah lagu Seri tu pun meletup. Tahun 99 tu meletup. Start era 2000. Masuk musik-musik
Kan? Ada masuk. Dia masuk. Meletup show sana sini, funfair apa semua. Pernah lah satu stage dengan kumpulan Amok, pernah satu stage dengan Dev Gapsy, pernah satu stage dengan kumpulan Crystal. Pernah tak datang funfair kat Pulau Pilah? Pernah ada Pernah. Tak menjoget orang Pilah, tak isteri memang Pilah. Pakcik gua datang. Gua tak sangka. Gua jadi crowd kat situ kan. Jadi benda-benda ni macam gua cakap, benda ni macam buatkan gua rasa macam nyata lah. Kalau kita tak bersedia betul-betul dengan hati kan, awal itu dengan niat kan, memang boleh hanyut lah ada. Boleh hanyut lah. Betul. Lifestyle masa tu memang betul-betul ngepung kita lah. Lifestyle tu, keseronokan tu, nikmat tu, pergaulan tu, kawan-kawan dengan, minta maaf cakap, masa tu umur pun dalam awal 20-an. Mana tak melompat dia kan. Popular pun popular, awet pun ramai nak dengan kita kan. Betul lah, serius lah cakap, masa tu belum kahwin lagi. Dulu lah masa tu. Jadi kawan-kawan gua kat kampung kadang bila gua balik kan, dia orang tengok gua atas bawah, apa yang orang satu Malaysia ni gila dengan kau ni ha? Dia tengok kat majalah, kat TV, orang menjoget-joget rio-rio, ambil gambar dengan macam apa gitu. Kan? Gua masa tu gua cakap, yelah Allah nak kasih kau rasa sesuatu tu sedangkan kau sebenarnya tak ada apa-apa. Allah boleh je kasih kau rasa sesuatu yang hebat sebenarnya. Kan? Macam popular sangat lah ni, macam hebat sangat lah. Pernah show artis-artis SRC semua masa tu, Siti Nurhaliza, Liza Hanim, Akasha, Leo Boys, bukan Firdaus, Mazlila, Ani Suraya, SRC punya artis kan. Pernah ada buat rombongan macam tu, buat tour satu Malaysia kan. Kita rasa hebat lah. Satu bumbung dengan Siti Nurhaliza pula. Betul lah tu. Dia meletup tu dia tu. Masa tu zaman tu artis-artis yang gua sebut tadi tu semua memang tengah peak tau dengan album dan lagu-lagu hit dia orang. Zaman tu tahun yang sama tu, New Boys tengah meletup, Andy Black tengah meletup, Liza Hanim tengah meletup, Siti tengah meletup, Akasha tengah meletup masa tu. Gua cakap masa tu fenomena aura industri rakaman tempatan lah. SRC, FMC, SRC masa tu paling gah lah. Tu gua dapat rasa tempias benda-benda tu. Sampailah dalam zaman-zaman tu jugalah kita kahwin. Kalau ikut dari segi material tu, orang pandang dengan mata kasar, orang cakap kita ni dah berjaya lah. Masa tu umur gua 28 tahun, gua dah kahwin, gua dah ada rumah yang harga 260,000 masa tu. Tahun 98. Maknanya kejayaan kita yang kita ni tak ada background siapa-siapa, bukan anak orang kaya, tak ada apa, tapi dengan yang kita punya jalanan hidup yang abang susun tu, sampai dapat macam tu, kalau orang tengok dengan mata kasar, kita ni dah berjaya lah. Dan gua buka satu production house masa tu dengan orang rumah gua masa tu. Kereta gua pakai Mercedes Sport 2 pintu, orang rumah gua pakai BMW. Jadi kalau tengok dengan mata kasar, orang cakap okey, kalau mak bapak pun kalau tengok dari segi keduniaan ni, mak bapak dah boleh lapang dada lah. Tengok okey anak aku. Tak, aku dah tak risau apalah anak aku punya life. Dah contoh lah kan nak. Ni satu ni dah lopeh lah ni, biarpun dia mengelintin dulu nak menyanyi apa semua. Okey lah tu kan. Kan. Tapi rupanya Allah nak ajar kita, sampaikan kita ni tempuh kehidupan yang berbagai-bagai ada kan. Pakai selok-belok dia. Sampai ke tahap orang nampak gua macam boleh berlakon lah masa tu. Drama entah apa-apa pun dah, gua tak ingat apa pun. Kadang-kadang rasanya kita ni macam atas sikit je pada ekstra je lah masa tu, lebih kurang lah. Tapi
Masa tu benda tu memang masyarakat, semua industri semua memang tak nampak langsung gua punya bayang-bayang dalam bidang lakonan ni tau dia. So sekali tu masa tu buat show dekat Contemporary Contemporary. Masa tu MC dia Datuk Rosyamno. Belakang stage gua jumpa dia, gua cakap, "Datuk, saya rasa saya ni macam berminat nak berlakon nak cuba lah," gua cakap kan. Saja-saja kita saja jumpa, mungkin orang ni orang yang tepat kot untuk kita bercakap sebab dia memang pelakon top pun kan, popular, Datuk Rosyamno kan. Tapi masa tu belum Datuk lagi lah, Rosyamno kan. Lepas tu dia kata, "Okey Zul, hari Senin kau tahu tak Scope Production dekat Setapak tu." Dia cakap, "Hari Senin nanti kau datang petang-petang sikit lah, abang ada jumpa Datuk Islam." Dia cakap, "Hari Senin tu kau pergi." Datuk pun suruh gua berdiri pusing depan belakang. Datuk tengok gua dengan rambut panjang masa tu apa semua kan. Datang masa tu naik kereta masa tu, belum pakai motor lagi. Dia kata, "Boleh bawa motor?" dia tanya. "Boleh Datuk." "Boleh lah, nanti kita syuting lah, nanti jumpa ni." Dia kasih kat PM dia berurusan dengan gua apa semua. Filem Janji Diana. Start lah gua berlakon masa tu, jadi group dengan Faizal Hussein, ketua dia, Lando, Zack Kun, gua. Macam mana boleh tak jumpa tahun 99 2000 tu. Dan ada dekat dalam Gerak Khas The Movie tu, tengah syuting Gerak The Movie. Tak boleh jumpa kita kan. Kenapa kita tak jumpa, ataupun masa tu kita jumpa tapi memang tak dapat nak berbual-bual sampai makin berselisih lah macam tu. Sebab dia masa tu tak aktif dalam DJ, belum masuk DJ lagi. Dengan skop lah waktu tu, roda-roda Gerak Khas. Tak sangka pula filem tu walaupun gua berlakon macam kayu lah juga kan. Tapi lepas-lepas pada tu Scope Production panggil lah gua juga Gerak Khas sikit-sikit, Gerak Khas series tu kan. Yang apa tu berlakon lah juga 2-3 episod, 3-4 episod. Lepas tu kita pun semua start pula production drama yang luar pun, yang lain pun offer gua. Sampailah masa tu tengah macam ya tak ya berlakon, tapi bidang nyanyian on lagi lah masa tu. Lepas tu tiba-tiba ada satu orang dia offer gua untuk buat lirik laguku filem 9 September yang Pierre Andre berlakon dengan Fasha Sandar, dinyanyikan oleh Dakmi. Dakmi Barongan. Jadi bila dapat peluang menulis lirik untuk lagu-lagu filem Metro Wave tu, salah seorang pengarah yang ada, pengarah drama dan filem yang ada dalam Metro Wave tu, Zack Azhari Zain, nak offer saya berlakon salah satu watak, bukan watak yang besar pun lah, salah satu watak dalam filem Metro Wave yang dia akan direct projek baru dia lah. Tajuk dia Zoo. Masa tu terlibat dalam filem tu Azli Senario, Angah Raja Lawak. Mungkin kami ada chemistry dan dia pun suka. Dia asah bakat saya jugalah dalam lakonan, Zack Azhari Zain. Tapi dia dalam lakonan dia watak yang macam gangster-gangster lawak tu dia orang tentukan, atau memang dia suka buat watak yang tu ke macam mana? Sebenarnya yang tu gua tengok pada genre filem tu lah. Gua tak kisah sebab gua nak explore. Gua nak explore
nak explore dan gua nak cabar diri gua lah, benda-benda ni gua boleh buat. So gua tengok pada genre dia orang cakap, Zul, ni ada watak ni, watak cerita gangster. Kau jadi orang mungkin bukan hero, contoh dia kata kau first ni ke ni lah, dia bagi tu first group ke apa kan. Gua tanya dia komedi ke serius ke apa? Dia kata komedi. Bila komedi ni gua dah cuba bayangan lah. Okay, benda ni nak kena jadi macam mana. Kalau dia kata ni serius, kalau dia kata cerita ni serius, okay, gua cuba bayangan dalam satu perspektif yang lain pula. Okay. Dan tak sangka pula bila buat benda-benda tu, sebenarnya yang congkil betul-betul gua boleh cakap Zack Azhari Zain ni lah, director filem Mantra ni. Sebab sebelum start filem Mantra tu pun dia dah try gua dalam banyak drama-drama episod yang dia direct, komedi. Dan Zack Azhari Zain ni, dia kalau dia perasan cerita duyung, perasan tak Awi punya assistant yang tukang kutip duit tu, duit yang kecoh tu. Itulah Zack Azhari Zain. Dia ni seorang manusia yang sebenarnya very deep dalam berkarya. Tapi dia ni memang kelakar. Rupanya dia ni memang kelakar yang lu jenis boleh gelak sampai lu boleh tertanggas luar punya gelak. Lu boleh duduk tertanggas luar punya kalau gelak dengan dia. Dia punya lawak lain macam. Bab lawak ni, dia boleh buang rasa malu gua tau. Dia punya hebat sebagai seorang director ni, dia provoke kita sampai dia boleh buang rasa malu gua tau. So masa tu drama-drama episod yang gua terlibat masa tu, episod cerita dengan Diana Amir. So di situ juga Z pandai dicongkel kebolehan kita ni. Dia buang kita punya rasa malu sampai kan gua boleh buat muka tak tentu hala macam orang. Dan benda tu pada gua, kalau gua tengok gua rasa malu. Tapi orang lain tengok benda tu macam satu kejayaan dalam lakonan tu. Maknanya lu buat jadi lah, lu buat ngam lah orang cakap macam tu. Yang berlakon cerita tu 5 orang, semua memang kepala tak betul masuk lah. air. Masuk air. Angah, Mi Raja Lawak. Lepas tu gua. Lepas tu ada seorang lagi Adi Sabah, orang panggil dia Adi Syafrin, Adi Sabah. Lepas tu lagi seorang Mamat tu sekarang ni tengah naik berlakon, baru nak berlakon masa tu. Pergi ke Pulau Pangkor untuk syuting cerita tu. Daripada airport apa semua, perjalanan. Sebenarnya kita buat syuting ni travel syuting lah. Sambil kita pergi travel, journey tu kita syuting tu. Pergi naik kapal terbang ni kita kan syuting. Skrip sebenarnya director sampai dekat Pangkor, director buang skrip. Aku tak nak skrip ni, dia cakap dia gelak. Bukanlah nak menidakkan skrip tu. Dia dah tahu dah jalan cerita dalam skrip tu apa. So sampai kat pulau tu dia cakap aku nak lebih longgar untuk berkarya, lebih bebas. Walaupun aku tahu dah jalan cerita apa yang dalam skrip tu. Dia briefing kita, Olin director dia, dia briefing kita, dia cakap je, okay sini aku nak macam ni, dialog kau suka hati kau lah. Aku rasa tak boleh kan, aku suruh kau angkat, kau buat lain. Kalau kau nak sebut apa kau cakap dialog suka hati. Tu yang saya terkesan scene yang saya nak tengok sangat filem tu. Dia punya scene satu tu bila dalam thriller tu yang tengah tengok komputer tu. Siapa pula yang arah ni sampai kat tempat macam ni pun ada line. Dia kata ini bukan skrip pasal ni. Siapa lah pengarah cerita ni. Kat tempat macam ni pun ada line ke? Tengok wifi kan. Allah. Itu buat kena tengok kat filem ni. Dialog ni pun aku dah tak tahan tengok dah ni. Kelakar. Memang kelakar. Sebab masa tu tengah cakap pasal sekarang ni sini kapal terbang kau dah terlepas. So, korang sekarang kau datang balik ke lokasi ni, kau nak pergi cari balik apa benda barang korang yang kau boleh jumpa, kau pakai nak ambil, nak selamatkan kapal terbang terlepas dah, tak boleh nak apa dah. So tiba-tiba kau jumpa balik laptop korang kan. Lepas tu kau buka kau surf Facebook, kau kaki Facebook apa semua. Kita orang argue masa tu. Kita argue, belum shoot lagi ni. Shoot. Mana boleh babe, takkan ada line kat sini apa semua. Tak apa, kau buat je. Shooting tu. Masa shooting tu apa tu, siapa lah pengarah cerita ni. Kat tempat jadi pun ada line. Allahuakbar. Allah, benda spontan tu. Tengok macam spontan. Itu yang buat terkesan saya kena tengok kat filem ni, tak boleh jadi ni. Lawak gila lah. Siap kencing apa hantu. Oi, tak minta izin. Kencing tak minta izin ni. Tak minta izin kencing ya geng. Tak apa geng kau. Betul lah dia. Kita tu memang gelak tu. Ada satu scene tu gua ingat scene yang mana sekejap
sampaikan director, assistant director, dia belah kat tepi pantai tu jauh-jauh, dia orang gelak. Kita orang pelakon dah tak tahu nak buat apa dah. Gua ingat scene apa, tak ingat dah. Tapi scene tu malam. Memang masuk air betul lah. Mi Raja Lawak buat gila masa tu. Apa-apa dia buat dah. Director pergi gelak jauh-jauh kat sana sebab dia tak nak potong mood kita orang ni kan. Dia biar je kamera roll, dia orang pergi gelak jauh-jauh. Untuk dia sendirilah dia sendiri dah banyak berlakon. Dia rasa filem tu kesan untuk dia Kesan. Dia memang berjaya, rasa berjaya filem tu sebab dia ialah salah satu je shooting outstation tu. Bila shooting outstation ni memang kita tinggalkan jauh lah benda yang kita nak fikirkan KL ni. Memang satu benda kita dah duduk dalam satu zon yang berbeza lah. Kita cari satu keselesaan untuk kita shooting. Lepas tu pula shooting kat pulau, main dekat tepi pantai tiap-tiap hari kan. Jadi benda tu rasa macam ni shooting ke tak shooting ni, shooting gelak kan. Tapi sebenarnya dalam gelak tapi rolling juga kan. Kesan dia lain macam lah sebab kita rasa kita berkarya pun tak terikat sangat. Memang tak stress kau lantak kau nak buat apa kan, kau lantak kau nak buat apa. Tapi tu sebenarnya salah satu formula yang boleh buatkan filem berjaya lah. Tak, filem tu last filem dia ke atau ada filem lain lepas tu? Ada lagi. Itu kira pertengahan tengah hangat tu dengan Metro West. Hujung-hujung dengan Metro West. Last kali yang gua shooting filem Longkai. Tapi dengan Handy Black masih on ke atau dah quit lama? Masa tu dah masuk ke musim-musim yang industri rock ni dah tak ada show-show, dah tak ada konsert, dah tak ada fanfare dah. Masa tu dah masuk tahun 2000 lah masa tu. Dengan DJ Paul tu gua kamcing dengan dia sampai dia tidur rumah gua apa semua dah. Gua punya kamcing dengan DJ Paul tu sampaikan bila dia konti yang tengah malam tu gua datang tapau makan. Sampaikan pernah yang dia bertugas di konti malam raya. Esok nak raya ni, malam ni dia bertugas. Gua padahal dah kena balik Pilah ni, family pun balik Pilah lah. Gua kat KL lagi dalam studio temankan dia dah. Macam tu, tapi kita tak pernah jumpa. Sebab saya 5 tahun KLFM, 5 tahun raya haji apa saya 5 tahun saya tak pernah cuti. Saya akan kerja seminggu straight raya, minggu kedua raya baru saya cuti. Saya tak pernah jumpa. Dengan DJ MK pun saya MK satu baik lah tu dengan saya tu. Saya banyak malam lah. Kita tak pernah jumpa Okey, jadi dah dalam pertemuan kita ni dah. Okey, dia sekarang ni dengan dunia nyanyian dengan Handy Black memang tak ada aktif lagi Dengan Handy Black tak ada lah sekarang dia sebab mana dia kontrak dengan SRC dah habis lah. Semua dah habis. Kita independen je lah sekarang ni. Tapi bersama dengan Handy Black ni, cerita ni sebenarnya senang cakap tak ada demand lah. Tak ada demand untuk kita nak hidup aktif Handy Black ni. Sebab kita pun faham industri sekarang ni kemahuan dalam apa ni macam belum bersedia untuk nak tengok kumpulan rock hidup macam dulu lagi kan. Dulu lain dah. Dulu tak sama. Tak selera orang yang tengah naik menggilakan muzik. Umur-umur yang gilakan muzik sekarang ni bukan gilakan kepada muzik rock dan aura-aura yang macam tu, tak sama kan. Nak kata berhenti tu tak, tapi gua rehat dulu. Tapi baru-baru ni gua ada berlakon. Dan benda tu gua terima ada alasan yang bagi gua logik kan untuk gua boleh terima. Satu tu telemovie, tajuk dia Frontliner. Dia akan keluar dalam bulan 10 ke insya-Allah kot. Gua pun tak berapa pasti lah. Masih lagi dalam proses editing semua. Keperluan gua untuk dalam cerita tu satu scene je pun. Satu scene. Satu scene
Dan syutingnya gua tanya berapa lama, dia orang kata boleh, gua tanya boleh tak siapkan dalam 1 hari kan, dia kata boleh siap. Beberapa jam je bang kita perlukan. Gua pun tahu suasana syuting Yalah, macam kan, mana, tapi kita nak double confirm je kan. Lepas tu gua tanya syutingnya dekat mana, dia kata syutingnya dekat hospital dekat Kajang. Okey. Jadi gua fikir okey dekat hospital, surau ada. Lepas tu dia orang kata dia orang nak syuting lepas Zohor. Dia kata target sebelum asar settle, dia cakap. Okey. So gua terima tu sebab kat sana kita syuting dan asar semua kat sana. Dan memerlukan gua dalam cerita tu sebab kata ni salah seorang represent kluster tabligh. Oh, okey. Bisnes apa dia buat sikit selain daripada menyanyi ni? Ada buat macam jual-jual produk ke, lukisan ke? Lukisan kita tengok pada order lah, kalau ada orang tepat. Ada kadang-kadang lah, tapi dalam musim yang macam sekarang ni orang mungkin berjaga-jaga untuk berbelanja kan. Betul. Sebab sekarang ni gua rasa macam gua sebagai orang yang paling, sebab penyokong yang paling kuat lah untuk bisnes. Kita buat bakur, tahu dah, bakur pewangi. Okey, yang bakar bakur tu. Orang Arab selalu bakar tu. Tapi kita yang ni konsep dia macam colok. Okey. Maknanya kita bakar je, dia akan menyala macam ubat nyamuk dan dia ada tempat untuk cucuk untuk pacak dia sebagai pewangi bilik. Itu satu yang kita memang sekarang ni tengah memang nak kedai pun dah ada apa semua dekat ni. Dekat Melawati kedai semua dah ada tu, nanti kita detail lah. Kemudian lepas tu satu lagi yang memang nak on tak lama lagi ni, gua plan gua nak jual minyak janggut. Bila gua dah cuba amalkan apa semua, jadi gua rasa ini gua akan buat benda ni sebagai satu gua punya misteri lah, produk sendiri. Okey, boleh insya-Allah nanti boleh dipasarkan. Gua akan botolkan apa semua, tapi yalah benda ni semua perlukan kata orang masa dan modal jugalah. Sekarang ni banyak sangat kekangan lah dari segi kewangan ni. Itu yang sebab efek daripada PKP kan. Sama-sama lah doakan saya juga, mudah-mudahan istiqamah dan sama-sama kita ambil kesedaran lah untuk Allahu Akbar, untuk persediaan yang lain lah. Banyak sangat dah persediaan yang kita terlampau risau, yang kita dah usaha, yang kita dah buat atas dunia sekarang ni. Nyatanya benda tu apa yang kita dapat setakat ni pun sekadar ini saja pun kita dapat. Tak dapat kita jadi jutawan, tak dapat jadi apa sangat pun sebenarnya, sekadar ni je. Tapi pasti lah, yakin lah dengan janji Allah kan, benda-benda yang lebih besar berlipat kali ganda, benda yang Allah nak janji kat kita kat syurga besok. Iman ni Allah SWT akan balas balik 10 kali ganda lipat dunia ni apa yang ada. Amin, ya Allah. Tak payah kita cakap lah iman sebesar zarah ke apa ke, tapi penting kan kita kena ada usaha lah untuk pertingkatkan iman ni dia. Risau sangat lah. Dan secara tak langsung kepada kawan-kawan dan kita sama-sama kita ni yang ada sedikit faham dan sedar ni, sama-samalah kita buat usaha dakwah nak mengajak manusia ingat balik pada Allah, kembali pada Allah balik, dan semua nak betulkan balik, tune di balik lah. Betul. Itu je lah ada kita punya harapan. Betulkan alignment dengan balancing kita balik dia. Kalau kita nak kata kita nak ngajar budak-budak mengaji Al-Quran semua tu bukan kita punya ni Betul. Risau dan fikir ni yang paling penting. Kalau tak ada risau, tak ada fikir ni, tak ada kejayaan pun dalam apa-apa perjuangan pun. Agama ni, usaha dakwah ni pun Nabi kata kalau tak ada risau, tak ada fikir, takkan bergerak langkah kita. Mudah-mudahan lah. Okey. InsyaAllah, terima kasih banyak. Jadi terima kasih kerana sudi lapangkan masa untuk segmen artis retro sporting burung. Memang sporting panjang cerita kita kali ni dia kan, insya-Allah. Dan insya-Allah dengan sedikit pesanan dia bagi kat ujung tadi dapat bagi manfaat pada penonton-penonton kita, terutama untuk peminat-peminat dia yang tega tu. InsyaAllah kita harapkan mereka pun Allah jadikan asbab kataan yang dia luahkan tu lebih terkesan daripada ayat lirik lagu Kau Yang Bernama Seri. Tinggal kau harapan, satu-satunya saudara, jalan pulang ke jalan yang terang. Lagi aku melayu pada kau yang bernama Ilahi.